Kita berdoa. 我们一起来祷告。 Kami mau bersyukur ya Tuhan, pagi ini kami boleh datang di rumah Tuhan. 主啊，我们今天早上要感恩，因为能够来到这里， Kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. 我们一同要来欣赏你的话语。 Berikan kepada kami hati yang mau mendengar firman-Mu dan mau melakukan firman itu dalam kehidupan kami. 是给我们一个要听从你的话语的心，然后要行你的话语的。 Berbicara ya Bapa karena kami siap mendengarnya. 跟我们说话吧，因为我们准备要聆听你的话语。 Demi Kristus kami bersyukur dan berdoa. 奉主耶稣，我们感恩也祷告。 Amin. 阿门。 Selamat pagi saudara sekalian. 早上好，现在弟兄姐妹， Saya menyampaikan salam dari seluruh jemaat GKY Mangga Besar ya. 我带问号从我们的主堂的一些所有的会友。 Jadi meskipun berjauhan, kami Ah. tetap mengingat saudara dan terus mendoakan saudara untuk terus boleh bertumbuh dalam kehidupan iman bersama dengan Tuhan Yesus. 虽然距离很远，但是我们经常记住弟兄姐妹，也为弟兄姐妹祷告。 Nah hari ini kita akan belajar firman Tuhan. 今天我们来思想上帝的话语， Temanya adalah dasar pernikahan, kasih dan hormat begitu ya. 它的题目就是婚姻上的基础就是爱和敬崇。 Supaya lebih lengkap, mari kita membaca dari 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. 我们来一起读彼得前书第3章第1到第7节。 Saya akan membaca ayat 1, saudara sekalian ayat 2 kita membaca bergiliran, dan ayat 7 kita membacanya bersama-sama. 牧师会读第1章，然后弟兄姐妹读第2章，我们轮流读到第7章。 Bagaimana ini? Sebentar ya. Ayat pertama ya, baik. Demikianlah juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana perkataan. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut terhadap ancaman. Ayat 7 bersama-sama. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai sesama ahli waris anugerah kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， setiap orang yang menikah atau membangun rumah tangga 每个人结婚然后有家庭的人， tentu berharap rumah tangganya adalah rumah tangga yang berbahagia. 他们当然期望他们的家庭是快乐、喜乐的家庭。 Banyak orang berkata, rumah tangga saya berbahagia itu kalau saya memiliki harta yang banyak. 很多人说我拥有快乐的家庭，如果我拥有很多的财产， Atau memiliki pasangan dan anak-anak yang baik. 或者有很好的伴侣、很好的孩子。 Kalaupun Tuhan izinkan dan kita menerima semua itu, 如果上帝允许我们领受这一些 harta yang banyak, 很多的财产， rezeki yang lancar, 很好的生意， anak-anak yang baik, 很好的孩子， tetapi itu juga bukan menjadi ukuran bagi kehidupan sebuah pernikahan yang bahagia. 但是这是不是一个快乐家庭的一个标准？ Karena pada kenyataannya kehidupan rumah tangga kita itu masing-masing setiap kita punya kesusahan, kesulitan, pergumulan masing-masing. 因为事实来说，我们每个家庭当中都有自己的困难跟挣扎。
Dalam bahasa Alkitab, setiap keluarga ada salibnya masing-masing. 在圣经话语里面说，每个家庭都有他们必须要背的十字架。 Saudara akan berkata, Musa Herman sama Semu Eli, apakah rumah tangganya ada masalah? 弟兄姐妹可能会问，牧师跟师母的家庭是否有问题吗？ Apakah ada pergumulan? 有挣扎吗？ Kalau diberi kesempatan cerita, 如果有机会能够讲， maka ayat yang atau kalimat saya tadi adalah setiap kita punya pergumulan masing-masing. 所以我刚才所说的就是我们每个人都有我们自己的挣扎。 Artinya 意思是 dari 1000 orang menikah, 有1000人结婚， 1000 orang juga punya persoalan yang berbeda. 有1000人也拥有不同的问题跟困难。 Jadi setiap kita punya pergumulan masing-masing dalam kehidupan berkeluarga. 所以我们当中每个人都是有自己家中的问题跟 Ada 挣扎。 keluarga yang bergumul di dalam kehidupan rumah tangganya supaya punya tempat tinggal atau rumah yang tetap. 有些家庭他们挣扎什么呢？他们挣扎有固定的住所。 Ada rumah tangga atau keluarga yang bergumul bagaimana menyediakan kehidupan hari demi hari bagi keluarganya. 有些家庭他们挣扎每日怎么去过他们的生活，怎么预备他们所需要的。 Ada keluarga yang bergumul ketika mereka di dalam keluarganya ada yang menderita sakit yang berat. 有些家庭可能他们挣扎，因为他们家中有成员生病了。 Ada keluarga yang bergumul karena perilaku dari pasangannya. 有些家庭他们可能挣扎，因为他的伴侣的行为。 Ada keluarga atau ada anak yang dari kecil tidak pernah merasakan kasih sayang dari papa dan mamanya. 有些孩子他们可能从小没有感受到父母的爱和关心。 Ada istri, ibu yang dari awal pernikahannya terus-menerus mengalami masalah rohani, bergumul karena tekanan batin disebabkan karena suaminya tidak setia. 有些妇女可能她们从结婚到最后，她们可能她挣扎，因为她的伴侣不忠心，她们很困难。 Betapa tidak mudahnya membangun kehidupan pernikahan. 建造一个婚姻不是一件容易的事。 Tetapi bagi kita yang belum menikah dan barangkali nanti akan menikah, 对我们还没结婚或者以后会结婚的， jangan takut untuk menikah. 不要害怕，不要恐惧去结婚。 Karena ini di pemuda, kebetulan saya juga di Mangga Besar suka bergaul dengan orang-orang muda. 我在主堂常常跟年轻人混在一起。 Biasanya mereka akan ditanya, kamu menikahnya kapan? 他们经常会被问你什么时候结婚呢？ Dalam bahasa kita orang muda, pacaran terus. Menikahnya kapan? 年轻的语言说一起谈恋爱，但是什么时候结婚呢？ Nah, saudara sekalian, saya biasa membimbing orang-orang yang akan menikah. 亲爱的弟兄，我常常辅导他们未婚的情侣。 Nah, biasanya persoalannya begini, aduh Musa, saya sebetulnya mau menikah, tapi rasanya susah ya. 他们经常说，牧师，我想要结婚，但是觉得很困难。 Susahnya apa? 什么困难呢？ Memikirkan tentang pestanya di mana. 要想他的婚礼在哪里举行， Memikirkan besar biaya pernikahan. 想他的婚礼费很大， Memikirkan tentang bagaimana mengatur segala sesuatunya. 思想要怎么去安排这些。 Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, 亲爱的弟兄姐妹，我们身为基督徒， dalam pernikahan ada banyak persoalan. 在我们的婚姻当中也很多的问 Tetapi 题， kita tidak boleh berhenti kepada persoalan itu. 但是我们不能只看顾停止看那些问题。 Kita harus tahu bagaimana mengatasi setiap masalah yang ada di dalam pernikahan 我 kita. 们应该知道，必须要知道怎么去面对这些问题。 Karena di luar sana banyak orang berkata pernikahan itu seperti
perjudian atau gambling. 因为外面很多人说婚姻好像一个游戏和一个赌博一样， Jadi artinya kalau cocok 意思说如果适合的话 diteruskan. 就继续， Tidak cocok, 如果不 tidak 不适 nyaman, 合不舒服， maka bisa berakhir di tengah jalan. 他们就结束了，中间就结束了， Akhirnya bubar. 就离散。 Tentu ini bukanlah prinsip firman Tuhan. 当然，这些看法不是上帝话语的看法， Sebab pernikahan itu, khususnya pernikahan Kristen, bukan antara pria dengan wanita yang saling jatuh cinta lalu menikah. 因为基督教的婚姻不只是单单一男一女相爱，然后他们结婚， Bukan sekedar itu, saudara-saudara 不只 sekalian. 是单单如此。 Tetapi pernikahan Kristen adalah seorang pria dengan wanita yang mengikat perjanjian lalu datang di altar dan memohon berkat Tuhan. 因为基督教的婚姻是一男一女在上帝面前立约，然后要祈求上帝的祝福。 Jadi seseorang yang mau menikah, 因为有人如果他想要结婚， mereka harus bersepakat untuk menjalankan pernikahannya dengan bergantung sepenuhnya kepada anugerah Tuhan. 他们必须要承诺把他们的婚姻仰望在主的手里。 Maka kita perlu mengingat bagian firman Tuhan dalam surat 1 Petrus ini. 所以我们必须要记得这个彼得前书的劝勉。 Surat ini berlaku secara umum dan secara khusus. 这书信给了听众的所有听众，然后有特殊的目的。 Secara umum surat itu berlaku bagi orang-orang Kristen yang ada di perantauan, juga termasuk bagi kita orang Kristen di zaman ini. 他第一首先是写给当时的信徒，然后也写给我们今日的信徒。 Secara khusus, firman Tuhan ini ditujukan kepada para wanita Kristen. 这特殊的就是他这个书信写给我们女士，我们基督教是妇女基督教。 Yang kebetulan pada zaman itu 当时呢， dan mungkin juga zaman kita sekarang, 可能也是今日， istrinya sudah menjadi Kristen dan sudah rajin atau sudah beribadah di gereja. 他的妻子就是已经信主，然后很经常的去敬拜主， Sedangkan suaminya belum menjadi orang Kristen. 但是她的丈夫还未信主。 Itulah yang disebut tadi ayat 3, mereka yang tidak taat kepada Tuhan atau yang belum percaya Tuhan. 所以那第3节那里说，若有不听从道理的丈夫，他们虽然不听道。 Apa nasihat firman Tuhan bagi para istri? 上帝的话语的劝勉对妻子什么教导呢？ Pertama, istri harus tunduk kepada suaminya. 第一的，妻子要顺服自己的丈夫。 Biasanya kalau ada kalimat ini, kalau ada suami istri hadir di ibadah gereja, maka suami akan berkata, dengerin tuh. 经常如果有听到在教会听到这句话，丈夫的会对他妻子说：“你听好这句话。” Atau ada para suami setelah ibadah ketemu dengan saya. 可能有些丈夫听了道以后，结束后他就跟牧师见面。 Dia berkata, Chen Musa, ya, 他说 firman Tuhannya. 他说陈牧师，谢谢你的那个讲的道， Firmannya cocok buat istri saya. 特别适合给我的妻子， Dia harus tunduk. 她必须要顺服。 Terus kalian menundukkan diri itu tidak mudah. 顺服是不是件容易的事？ Betul tidak? 是吗？ Karena perbuatan ini kita lakukan, kita akan merasa diri sebagai orang yang dianggap rendah dan kalah. 如果我们行顺服这事，我们会被认为是失败者或是比较低微。 Merendahkan diri itu berarti kita seperti dipaksa oleh sebuah keadaan untuk menganggap diri sebagai orang rendahan. 我们谦卑自己，好像是被逼迫成为一些低微的人。 Menjadi orang yang rendah atau menjadi orang yang tunduk itu tidak mudah.
成为顺服的人不容易， Karena kita tahu kita punya kelebihan dibanding orang itu. 因为我们可能知道我们比别人有些比较好。 Kalau istri lebih pintar cari duit, 如果妻子比较会赚钱的话， punya pendidikan yang bagus, 有好的教育， 很多钱, uangnya banyak, 很多钱， jadi dia merasa suami saya, buat apa saya tunduk dengan suami saya? Saya punya segala-galanya. 可能他会觉得我拥有的一切，我为什么要顺服我的丈夫呢？ Tetapi nasihat firman Tuhan ini berlaku bukan hanya bagi istri, bagi suami, termasuk setiap kita sekalian. 但是上帝的话语，给了所有人，所有人必须遵从。 Karena Alkitab ada sebuah hal penting, artinya ada sebuah urutan yang jelas. 因为圣经里面有很重要的事，它很有好的规则， Supaya kita belajar kepada Tuhan Yesus 使我们能够向耶稣基督学习， yang tunduk dan taat kepada Allah Bapa. 他顺服上帝。 Tuhan Yesus tunduk kepada Allah Bapa. 主耶稣顺服天父， Suami tunduk kepada Tuhan Yesus. 丈夫就是顺服主耶稣， Istri tunduk kepada suami. 妻子顺服丈夫， Urutannya tidak boleh dibalik. 这不能倒过来。 Saudara sekalian, apa arti tunduk di dalam pengertian yang lebih lengkap dan jelas? 顺服的意思是什么呢？ Ini adalah bahasa yang disebut dalam dunia militer 这是军队里面的一种语言 yang， berarti mengatur seseorang di bawah satu komando. 就是意思有一个军长在安排他的属下。 Ketika kita diminta untuk tunduk, 当我们被邀请来顺服的时候， itu berarti kita bersedia untuk ditempatkan sebagai bawahan. 所以我们愿意被放在属下的地位， Dalam kehidupan kita di dalam keluarga. 在我们家庭的生活。 Tunduk itu berarti sukarela. 顺服就是有乐意， Tunduk itu berarti bersedia mengalah. 顺服意思叫我们要认输， Rela untuk bekerja sama. 我们愿意去合作， Bersedia memikul beban dan tanggung jawab dalam 我 kehidupan. 们愿意背负一些负担， Itu artinya tunduk. 就是顺服的意思。 Firman Tuhan menasihati setiap kita sekalian. 上帝的话语劝勉我们所有人， Tunduk itu bukan berarti 顺服。 istri kedudukannya lebih rendah 顺 daripada 服 suami. 不代表妻子比丈夫的地位比较小。 Sikap istri yang tunduk kepada suaminya 妻子一个顺服丈夫的心态呢， akan menjadi sebuah keluarga yang hidup di dalam keteraturan dan ketertiban. 会拥有很和谐的家庭。 Saudara sekalian, tunduk itu berarti adalah kesediaan untuk dipimpin dalam kasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，顺服就是我们愿意被在主爱的里面被引导， Sehingga keluarga menjadi baik dan harmonis. 导致我们的家庭能够和谐。 Karena kalau masing-masing suami istri jadi pemimpin, 如果丈夫或自己想要作为领导者， tidak mungkin akan menjadi harmonis. 不可能和谐。 Yang menjadi pemimpin adalah para pria, suami sebagai pemimpin. 要当领导者应该是丈夫， Dan istri dan anak-anak menjadi pribadi yang dipimpin. 所以妻子跟孩子要被领导的人。 Yang berikutnya, tunduk itu berarti sebuah kesempatan yang baik. 接下来顺服也是意思说好的机会， Artinya kesempatan yang baik bagaimana para istri ini bisa memenangkan suaminya yang belum Kristen menjadi percaya Tuhan. 意思说妻子能够怎么领导他未信主的丈夫能够去信主。 Jadi istri-istri yang Kristen ini
所以这些信主的妻子， Ketika berada di dalam kondisi keluarga atau suaminya belum Kristen, mungkin keluarga besar suaminya juga bukan Kristen, 如果她住在一个还没有信主的家，她的丈夫还没信主的时 ini 候， adalah kesempatan bagi kita untuk menghadirkan kasih Kristus kepada suami dan juga keluarganya. 所以这是一个机会，她能够带上帝的爱到他们的家中。 Tunduk juga disebut sebagai sebuah perhiasan. 顺服也是称为一位装饰。 Rasul Petrus mengatakan dan mengingatkan para istri bahwa perhiasan itu sesuatu yang penting dan baik. 使徒彼得说，他提醒妻子们，他说装饰是一个很重要的事。 Dari sananya, dari sononya kalau orang Jakarta bilang. 从股市来， Wanita itu akan selalu tampil dan ingin selalu tampil cantik. Betul tidak? 女人当然她们要表示得很美， Setuju? 她们要很美，是setuju 同意吗？同意吗？ Kalau tidak setuju, khotbahnya berakhir sampai di sini. 如果不同意，我们的今天正道就到此。 Wanita itu akan selalu pingin tampil cantik. 女人她经常要表示得很美。 Dan Alkitab juga tidak melarang tampil cantik dengan pakaian yang bagus. 圣经也没有阻止说不能穿美衣，不能看起来很 Dengan 美， perhiasan yang indah. 有很好的很美的装饰。 Saya rasa kita semua sepakat tampil cantik, rapi, bagus itu oke, baik-baik saja. 我认为我们都同意，如果看起来很美，有很好的装饰，很整齐，是一件很好的事。 Tetapi Alkitab mengingatkan kita sekalian. 但是圣经提醒我们， Yang paling utama itu bukan tampilan luarnya. 最重要的就是不是外在， Indah, bagus, dan cantik luarnya. 不是外在的美而已。 Tetapi Alkitab mengatakan ada bagian yang tidak boleh dilupakan atau diabaikan. 但是圣经说有部分我们不能丢弃的，就是 Yang dalam bahasa anak muda sekarang inner beauty. 现在的说内在美， Kecantikan yang dari dalam. 就是内在美。 Artinya itu yang harus dipancarkan. 意思说这是我们要发出来的， Itu yang harus diperlihatkan kepada suami dan keluarganya. 这是她应该显现给她的丈夫跟她的家人， Yaitu sebuah pribadi yang baik, 就是一个很好的品格。 pribadi yang bersedia memberi diri bagi orang lain, 她愿意付出给别人， pribadi yang mau menghadirkan Kristus di tengah-tengah kehidupan keluarga dan masyarakat. 她要显示基督在她的生命当中。 Amsal pasal 31 ayat 30 mengingatkan kita sekalian. 箴言书31章到30节这样说： Dikatakan kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan akan dipuji-puji. 艳丽是虚假的，美容是虚浮的，为敬畏耶和华的妇女们必得称赞。 Alkitab mengambil contoh tentang kisah daripada Sarah. 在圣经里面，他举了一个例子，用撒拉来举了一个例子。 Yang bersedia untuk tunduk kepada suaminya. 撒拉她愿意顺服她的丈夫， Bersedia memberi diri bagi suaminya. 她献给她的生命给她的丈夫。 Kalau saudara jadi Sarah, hidupnya tidak mudah. 如果弟兄姐妹成为撒拉，她的生 Hidupnya 命不 sudah 容易。 enak, mapan dengan kehidupan yang bagus di Ur Kasdim. 她的生活在内地的乌尔已经很舒服了。 Lalu Abraham berkata, "Hai Hani," atau "Hai sayang, hai say, Tuhan panggil kita untuk tinggalkan kota tempat kita tinggal sekarang, lalu pergi." 然后亚伯拉罕就说：“亲爱的，我们就上帝呼召我们去别的地方，离弃这个地方。” Waktu itu Tuhan tidak kasih tahu di mana kotanya, tempatnya. 当时呢，上帝没有告诉亚伯拉罕是什么地方。 Kalau saya dengan istri tinggal di Singkawang, 如果我跟太太住在山口洋的话， lalu Tuhan berkata, "Kamu sekarang tinggalkan Singkawang, pergi
ke Australia atau ke Amerika. 然后上帝说你现在离开山口洋，你去美国。 Maka kita akan berkata, oh nggak apa-apa, di sana tempatnya bagus dan oke, saya mau. 我们肯定会说哦，没关系，我要去那里，因为那边很好。 Bayangkan Sarah tidak tahu tempatnya di mana. 我们想象当莎拉不知道地方， Tetapi dia punya hati yang mengenal Tuhan. 她不知道什么地方，但是她去，因为她有一个认识上帝的心。 Sarah ikut kepada apa yang dikehendaki Tuhan bagi suaminya. 上帝就跟从莎拉就跟从上帝所要求她丈夫去的地方。 Inilah sikap yang disebut sebagai ketaatan atau ketundukan kepada suaminya. 这个就是说顺服丈夫的一个态度。 Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， firman Tuhan hari ini mengingatkan juga kepada suami. 今天上帝的话语也提醒了丈夫们。 Dikatakan suami hidup bijaksana dan hormat kepada istrinya. 他说，丈夫要明智的生活，并敬宠妻子。 Saudara sekalian, apakah artinya bijaksana? 明智的生活是什么意思呢？ Bijaksana adalah bukan hanya pengetahuan yang atau kepandaian secara ilmu pengetahuan. 明智的生活，智慧这里不只是意思是知识，但是不是聪明知识而已。 Tetapi ada sebuah pribadi atau moral yang baik di dalam kehidupan para suami. 但是她丈夫里面有一个很好的道德。 Firman Tuhan berkata, hiduplah bijaksana dengan istrimu. 上帝的话语说，你要明智的跟你们的妻子生活。 Ini berarti bukan hanya tinggal serumah dengan istri. 这不只是意思说他跟他的妻子一 Bukan hanya 同住， sekedar tinggal sama-sama di satu rumah. 不只是在一个家一个住所这里一起住， Tetapi para suami harus tahu dengan jelas tugas tujuan daripada pernikahannya. 但是丈夫们必须要知道清楚的知道他的婚姻的责任是什么。 Para suami harus tahu apa tujuannya membangun pernikahan. 丈夫们必须要知道为什么是什么意义，他建立他们的婚姻。 Para suami harus tahu akan peran dan tanggung jawab suami di tengah-tengah keluarganya. 丈夫们必须要知道他们在家中的角色。 Para suami tahu bahwa panggilan hidupnya adalah bekerja, mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya. 丈夫们必须要知道，他们有责任来预备他们家庭所需要的。 Menurut Alkitab, tugas suami itu tidak mudah. 圣经里面说，丈夫的责任不容易 Dia，harus menjadi pemimpin rohani bagi istri dan anak-anaknya. 他必须要当属灵方面领导他们的家人， Dia akan menyediakan dirinya untuk istri dan anak-anaknya. 他也必须要献上自己给他们的家人， Sehingga keluarganya atau anak-anaknya akan mendapat sebuah pendidikan rohani yang baik. 导致他们家人、他们的孩子能够拥有属灵上面的很好的教育。 Ketika saya mengajar kelas pranikah di GKI Mangga Besar, 当我教导婚姻辅导室的时候， ada kurang lebih bulan lalu kurang lebih ada 15 pasangan yang akan menikah. 大概上个月有15对。 Lalu saya membuat sebuah pertanyaan bagi mereka yang akan menikah ini. 然后我做了一些问题给他们， Pertanyaan sederhana. 很简单的问题， Saudara sekalian pasti bisa menjawabnya. 弟兄姐妹肯定能够答。 Pertanyaannya untuk para calon suami dan juga para calon istri. 这一个问题给了还没结婚的女方跟男方。 Pertanyaannya begini. 他的问题是这样。 Apa yang saudara harapkan dari pasangan saudara? 弟兄姐妹对你的伴侣有什么期望呢？ Saudara sekalian tahu tidak? 亲爱的弟兄姐妹知道吗？ Yang paling banyak mikir, 最多去想， yang paling banyak sulit untuk menulis kalimat demi kalimat, 去写的他的答案 siapa?
是谁呢？ Yang laki atau yang perempuan? 是男还是女？ Perempuan. 女。 Waktu saya mengajar kelas ini, 在我教导的时候，就是女方， yang paling banyak mikir, 最多是思考 yang 的 paling 思 banyak 想的话， merenung, 最多思考的话， itu para calon suami. 就是男方。 Saudara tahu apa jawaban daripada para calon suami ini? 知道男方的答案是什么呢？ Apa yang kamu harapkan dari pasanganmu atau istrimu nanti? 你对你的伴侣以后有什么期望呢？ Jawaban umumnya berkata begini. 他大概这样说： Kalau saya punya istri, 如果我有妻子的话， istri harus memperhatikan suami. 妻子要关心丈夫， Itu yang para calon suami yang minta. 这是丈夫所要求的。 Yang kedua, 第二， para istri harus bisa mengatur rumah tangga. 妻子们要知道怎么管理家庭。 Yang ketiga, 第三的， para istri harus bisa merawat anak. 妻子们必须要知道怎么照顾孩子。 Kalau itu permintaan dan jawaban dari para calon suami, 如果这是丈夫们的要求跟答案的话， itu nggak perlu dituntut dari para istri. 不需要要求妻子这样， Para istri pasti akan melakukan itu, 因 betul 为妻 tidak? 子们肯定会这样做 Calon。suami tidak perlu menuntut istri yang begitu-begitu yang tiga tadi. 丈夫们不需要要求这一些， Tetapi apa yang sekarang istri harapkan? 但 Yang 是现在妻 istri 子 minta daripada calon 现在妻 suaminya 子是期望什么呢？ sederhana. 很简单， Yang diminta oleh para calon istri adalah dia sesuatu yang sederhana dan simple daripada suaminya. 妻子们要求很简单的事， Yang diminta oleh istri kebanyakan adalah para suami harus tahu bagaimana suami itu mengerti tentang tugas dan kewajibannya sebagai suami. 妻子们要求只是要求丈夫们知道他们的角色、他们的责任而已， Cuma itu, saudara sekalian. 只有这些而已。 Kebanyakan para suami atau para pria dalam kehidupannya dia lupa akan statusnya kalau dia sebagai suami. 大多数的男生他忘了他们的家中的角色。 Dulu sebelum menikah dia punya banyak teman. 还没结婚前，他很多的朋友。 Tidak salah juga kalau setelah menikah punya teman. 结婚后有朋友也没有错。 Tapi setelah menikah dia harus punya perhatian. Pertemanan penting, tetapi istri dan keluarganya jauh lebih penting daripada pertemanan. 但是结婚后，他必须要知道，朋友重要，但是他有妻子跟孩子比较 Jadi 重要。 artinya dulu sebelum menikah barangkali suka nongkrong di kedai kopi begitu ya. 可能他还没结婚前，经常去咖啡厅那边坐。 Sekarang setelah menikah dia harus lebih banyak waktunya untuk keluarganya. 现在结婚后，他会要比较多时间陪他的家人。 Para pria biasanya suka punya hobi. 男人们他们经常有爱好， Hobi nonton bola. 就是看足球。 Jadi kalau pagi-pagi dia udah tahu besok malam ada pertandingan bola. 他可能早上就知道明天晚上有足球赛， Hari Sabtu dia bergadang. 就星期六晚上他就不睡觉。 Sehingga pagi-pagi harusnya antar istri dan anak-anaknya bersama-sama ke gereja. 他可能星期日早上他需要送他的孩子跟妻子去教会， Sehingga karena hobinya dia melalaikan tugasnya di keluarganya. 因为他的爱好，他就忽略了他的责任。 Ada para pria yang hobi mancing. 有些男生他喜欢去钓鱼， Bukan tidak boleh mancing. 不是不可以 Ada 钓鱼。 banyak para pria yang berhari-hari mancing pergi ke laut begitu ya. Satu dua malam pergi ke laut. 很多的男人他去钓鱼，去了2-3天去海边那边钓鱼， Dia melupakan tugasnya. 他就忘记了他的责任。 Ketika istrinya dan anak-anaknya membutuhkan. 当他的妻子跟孩子需要他的时候， Ketika ada masalah dalam keluarganya. 当有问题的时候， Ketika anak-anak dan istri ada sebuah persoalan yang tiba-tiba datang. 他突然间如果他的妻子跟孩子有一些问题的话， Mereka membutuhkan suami. 他们需要
她的丈夫， tapi suaminya tidak ada. 但是她的丈夫不在。 Ketika mereka ada kesulitan, 当他们有困难的时候， papa dan suami tidak ada di keluarga itu. 爸爸跟或者丈夫就是不在家。 Ini adalah contoh saya di dalam pelayanan diakonia GKI Mangga Besar. 这是例子，我在主堂的服饰当中的。 Masalahnya apa? 问题是什么呢？ Ada para suami yang hobi masih merokok. 有些丈夫们喜欢抽烟， Satu hari kurang lebih menghabiskan uang 10.000. 一天可能花了10万， Kalau dikali 30 hari berapa? 不好意思，如果30日花了多少呢？ Betul tidak? Cuma 300.000. 花了300千， Tetapi saya sampai mengelus dada, 但是我到摸下我的胸口， sampai narik napas panjang. 就是弹了一下刺。 Kenapa? 为什么呢？ Untuk bayar uang sekolah 250.000 buat anaknya, dia tidak mampu. 要付孩子的教育费，他20万，他不能够付。 Tapi untuk hobinya hanya merokok, dia bisa keluarkan uang 300.000. 但是要买烟，他能够花30万。 Padahal merokok itu tidak ada gunanya. 其实抽烟没有利益。 Dia rela menghabiskan untuk hobi yang tidak ada gunanya, tetapi membiarkan kebutuhan anaknya. 他花了一些不需要的钱，但是忽略了他孩子的教育费。 Terus kalian betapa besar peranan suami dalam kehidupan 现在 keluarga. 弟兄姐妹，丈夫的责任多大呢？ Dikatakan suami bukan hanya bertanggung jawab dalam kehidupan keluarganya, 这里说丈夫不只是对他家人有责任， tetapi juga memberi hormat bagi istrinya. 但是也必须要敬从他的妻子。 Yang berarti suami dengan istri bisa berjalan beriringan tanpa mengabaikan tugasnya masing-masing. 意思说，丈夫跟妻子能够一同的手牵手的去走，不忽略互相忽略。 Suami menghormati istri, 丈夫敬从妻子， bukan berarti setiap pagi suami akan berkata, "Selamat pagi istriku." 不表示他每早上就是早上好，我的太太这样的给 Atau 他 kalau 敬从。 ketika malam dia berkata, "Sekarang waktunya tidur, selamat malam istriku." 或者晚上他说已经晚了，我们要睡觉，就是给了一些 Hormatnya 问号 bukan，begitu. 不是这样的敬从。 Alkitab mengatakan suami menghormati istri, 圣经说丈夫敬从妻子， yaitu supaya istri itu adalah sesuatu pribadi yang berharga. 因为妻子是一位很珍贵的一位。 Istri adalah pribadi yang sangat berharga dalam hidupnya. 在他的生命当中是一位很珍贵的一个人物。 Kenapa? 为什么呢？ Karena istri adalah penolong bagi suami. 因为妻子是一个帮助者，给丈夫一位帮助者。 Para suami yang menjalankan tugasnya dengan baik, 丈夫必须要行他的责任， menjadi papa yang baik buat anak-anaknya. 成为很好的爸爸。 Sehingga kalau di dalam keluarga itu ada para pria yang menghormati istrinya, 所以导致如果在这个家中有敬从妻子的 kalau 丈夫 keluarga 呢， itu punya anak perempuan, 如果他的家里有女儿的话， maka anak perempuan ini akan selalu punya tekad dalam hatinya. Kalau satu kali nanti Tuhan mencarikan atau menyediakan pasangan hidup buat saya seorang pria, maka saya akan mencari pria seperti papa saya. 如果他有一天要结婚的话，他可能会去找像他爸爸一样的男人。 Maka ketika ada anak laki-laki di keluarga itu, 如果家中有孩子男 punya 儿， papa yang melaksanakan tugasnya dengan baik, 他拥有一个很好的爸爸去行他的责任的爸爸， bisa menjadi teladan. 他能够当给孩子们效仿。 Anak laki-laki ini dia akan menghargai juga para wanita yang akan menjadi pasangan hidupnya. 所以他的孩子也会去敬从其他的女士们。 Salah satu bentuk praktis di dalam memberikan penghormatan atau penghargaan buat istri adalah
要敬宠太太或妻子的一个现实的例子是， berterima kasih. 就是感谢。 Saudara yang jadi suami pernah nggak berterima kasih kepada istrinya? 亲爱的弟兄姐妹，当丈夫的有没有感谢说谢谢对太太说谢谢呢？ Kita pulang kerja capek-capek, 我们很累的工作工作后，我们回家， di meja makan sudah ada makanan, 在桌上有食物， rumah sudah rapi, 家里很整齐， anak-anak sudah dirawat dengan baik. 孩子们已经打理得很好。 Pernahkah kita para suami berkata terima kasih istri? 丈夫是否有说谢谢，对太太说谢谢呢？ Terima kasih sudah memperhatikan dan menyediakan segala yang kita butuhkan. 谢谢已经准备所有的一切。 Maka suami akan selalu berusaha berterima kasih karena kebaikan yang telah diperlihatkan istrinya. 丈夫必须要常常感恩，因为妻子已经做了很好的事。 Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， maka kita ingat sebagai sebuah kesimpulan begini. 当我们要记得有一个总结， Ada tugas yang sangat penting bagi kita sekalian, 有很重要的任务给了我们， yaitu bagaimana kita menjadi saksi Tuhan. 就是我们如何要见证。 Saya percaya di tempat ini juga mungkin mengalami atau ada para ibu yang diberi kesempatan untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah keluarga yang belum Kristen. 我相信在我们当中也有妻子或者妈妈，他们已经信主，但是处在一个未信主的家庭中。 Bagaimana dia bergumul untuk memenangkan suaminya. 她如何挣扎来带她的丈夫去认识主？ Bagaimana dia juga bergumul memenangkan mertua dan keluarga daripada suaminya. 她也可能挣扎来如何来带她的岳母去信主。 Saya rasa ini tidak mudah. 我觉得这个不容易的事。 Tetapi firman Tuhan ingatkan kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. 但是上帝的话语也提醒我们要谦卑我们自 Minta 己， anugerah daripada Tuhan. 祈求上帝的恩典。 Dan bagi kita para suami, 给我们丈夫们 ada sebuah tanggung jawab besar yang harus kita pikul, 有很大的责任，我们需要背负的， yaitu kita sebagai suami, yaitu sebagai pemimpin di dalam keluarga 所以我们称为丈夫，我们是领导者， dan menjadi seorang imam 我们也称为知师， yang membimbing keluarganya untuk hidup di dalam Tuhan. 引导他的家人生活在上帝里面。 Kiranya firman Tuhan memberkati kita. 愿上帝的话语能够赐福 Mari kita 我们 berdoa.。我们祷告， Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. 感谢我们能够听到的真理。 Terima kasih biar kami boleh melakukan firman-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. 感谢主啊，如果我们能够行你的话语， Kami mau bersyukur demi Kristus kami berdoa. 我们要感谢，为奉靠主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。